Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Bersama saya Ustaz Nazri pada hari ini dalam siri pembelajaran Usuluddin, dan insya-Allah pada hari ini kita akan belajar tajuk yang pertama pada bahagian hadis insya-Allah. Okey, pelajar boleh tengok pada slide yang dipaparkan itu ya. Okey, yang pertama tengok tajuk yang pertama, ikhtisasullahi bimafatihil ghaib. Maksudnya hanya Allah sahaja yang memegang kunci perkara-perkara gaib. Okey. Dalam hadis ni kita akan tengok apa yang kita akan fokus. Yang pertama sekali, pembacaan hadis yang betul. Yang kedua, makna kalimah yang dipilih. Dan yang ketiga, huraian hadis secara ringkas. Yang keempat, pengajaran daripada hadis. Dan yang kelima, menghafaz hadis ini dengan hafazan yang lancar, yang sahih, yang betul insya-Allah. Okey, baik. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, sabda baginda, mafatihul ghaibi khamsun, anak kunci bagi perkara gaib ada 5. La ya'lamuha illallah, tidak mengetahuinya melainkan hanya Allah. Apa dia yang 5? Yang pertama, la ya'lamu ma taghidul arhamu illallah, tidak mengetahui apa yang terkandung di dalam rahim ibu, yakni bayi, tentang sifat-sifat dia, tentang keadaan dia, illallahu, melainkan Allah Ta'ala. Wala ya'lamu ma fi ghadin illallah, dan tidak mengetahui apa yang berlaku keesokan hari dan hari-hari seterusnya, melainkan Allah Ta'ala. Wala ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illallah, dan tidak mengetahui bilakah datangnya, bilakah turunnya hujan, seorang pun tak tahu illallah, melainkan Allah Ta'ala. Wala tadri nafsun, dan tidak mengetahui seseorang bi ayyi ardin tamut, di bumi manakah ia akan mati, illallah, melainkan Allah. Wala ya'lamu mata taqumus sa'atu illallah, dan dia tak mengetahui, tidak mengetahui bilakah berlakunya kiamat, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdasarkan hadis yang kita baca tadi, 5 perkara yang mana anak kuncinya berada pada Allah Ta'ala. Kalau dia buka, tahulah kita. Kalau dia tak buka, tak tahulah kita. Jadi 5 perkara ni hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Yang pertama, mataridul arham, bayi yang dikandung dalam rahim ibu. Tentang sifat dia sakit ke, dia sihat ke, jantina dia laki-laki ke perempuan ke, itu dalam pengetahuan Allah. Yang kedua, ma fi ghadin, apa yang berlaku pada esok hari ataupun hari-hari mendatang. Yang ketiga, bilakah turunnya hujan. Yang keempat, di bumi mana anda meninggal dunia. Yang kelima, bilakah berlakunya kiamat. Semua ini dalam ilmu Allah, dan kunci berada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, tengok makna kalimah. Yang pertama, al-ghaib ma ghaba 'anil hawas, apa yang terlindung daripada panca indera, apa yang tak dapat dijangkau oleh panca indera kita. Tak dapat dicium, tak dapat dilihat dengan mata, tak dapat dirasa dengan lidah, tak dapat didengar dengan telinga, maka itulah perkara gaib. Yang kedua, taghidu tahmilu. Taghidu maksudnya tahmilu, mengandung ya. Autun kisuhu, ataupun kekurangan bayi tadi, bayi cacat ke apakah, autus qituhu, ataupun keguguran. Jadi semua itu dalam pengetahuan Allah. Yang ketiga, al-arham maksudnya maudi'u takwinil janin, tempat pembentukan janin ya. Tempat pembentukan janin, itu maksud rahim. Yang ketiga, al-mataru al-ma'un nazilu minas sahab, air yang turun daripada awan ataupun daripada langit, dipanggil air hujan. Yang keenam, yang kelima, ya as-sa'atu yaumul qiyamah, sa'ah dengan makna hari kiamat.
Okey, sebagai maklumat tambahan, kita tengok kepada perawi bagi hadis tadi ya. Jadi nama perawi Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Qurashi Al-Adawi. Bila dia wafat ataupun Abdullah bin Umar ini wafat tahun 73 Hijrah, iaitu ketika dia berusia 87 tahun. Okey, tentang perkembangan dia, aslama qadiman ma'abihi, dia masuk Islam awal-awal lagi bersama dengan ayahnya. Wa huwa saghirun, masa tu dia kecil lagi. Lam yablughil huluma, yang belum sampai lagi usia bermimpi, tak balik lagi. Wa hajara ma'ahu, dan dia berhijrah bersama dengan ayahnya ilal Madinah, ke negara Madinah ataupun ke kota Madinah. Wa turabba baina aknafil sahabah, dan dia dididik, dia ditarbiyah di kalangan sahabat. Dia ditarbiyah di kalangan sahabat. Wa fi ahdanin nubuwah, dan dalam jagaan Nabi. Akhlaquhu, akhlak beliau, kana radhiyallahu anhu yaqumul laila kullah, adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia bangun waktu malam semuanya, semua malam dia bangun ya. Wa yulazimus siyama, dan dia membiasakan diri dengan berpuasa. Hatta amarahun Nabi, sehingga Nabi memerintahkannya bitakhfif minas siyami wal qiyam, supaya meringankan sedikit daripada puasa dan qiyamnya. Kerana apa? Kerana Nabi melihat dia ni seorang kanak-kanak lagi, belum balik lagi, tapi bangun malam banyak, puasa banyak, semayang banyak. Nabi kata cukup-cukuplah, ataupun buat tu pada-padalah ya, jangan melampau sangat. Sampai Nabi tegur. Inilah akhlak yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Umar. Okey, baik. Okey, syarah hadis ini. Hazal hadisu yurshiduna ila al-umur al-ghaibiyyati fi hayatil insan. Hadis ini memberi tunjuk ajar kepada kita ataupun memberitahu kita tentang perkara-perkara gaib dalam kehidupan manusia. Antaranya yang pertama, kullu mashtamalat arhamun nisa'i, setiap apa yang terkandung dalam rahim perempuan, rahim ibu, min zukurin, termasuklah bayi itu laki-laki, wa inasin ataupun perempuan, wa ma'rifati ahwalihim, dan mengetahui keadaan bayi tersebut, sa'adatan, sama ada dia baik, dia bahagia, wa syaqa'an, ataupun dia dalam keadaan celaka, dalam keadaan cacat, dalam keadaan sebagainya lah. Jadi semua itu dalam pengetahuan Allah. Yang kedua, kullu qatrin minal ghaisi, setiap titisan daripada air hujan. Jadi ayat hujan yang turun tu, dia kata wa huwa sababu rizqil insan, dia adalah sebab bagi daripada rezeki manusia, ataupun punca manusia mendapatkan rezeki. Jim, waktu berlakunya kiamat. Dal, kullu ma yaktasibuhul insan, tiap-tiap perkara yang diusahakan manusia pada hari esok, minal arzaq, termasuklah dalam mencari rezeki. Jadi apa yang kita cari, apa yang kita kerja esok, itu dalam pengetahuan Allah. Dapat rezeki ke tak ke, itu pengetahuan Allah. Dan yang kelima, makanu mautil insan, tempat kematian manusia, wa waktu mautihi, dan masa berlakunya kematian, itu semua adalah dalam pengetahuan Allah. Jadi hadis ni tuan-tuan, kalau dia minta syarah, dia tak minta lah semua ni ya. Mungkin dia akan quote mana tempat yang dia nak supaya kita syarah. Mungkin lah kan. Mungkin dia ambil kata isyrah la ya'lamu ma taghidul arhamu illallah, ataupun dia suruh isyrah yang ni, isyrah la ya'lamu ma fi ghadin illallah. Jadi pelajar mesti faham, pelajar mesti ambil yang berkaitan dengan apa yang diminta oleh soalan. Contoh kata, kalau soalan suruh kita syarah tentang apa yang dikandung dalam rahim wanita, ambil yang ni ya. Maknanya dalam rahim wanita tu poin dianya ada laki-laki, ada perempuan, ada yang bahagia, ada yang celaka. Ingat poin-poin ini kita boleh karang lah, ataupun kita boleh buatlah syarahan dia. Okey. Berkaitan dengan hujan, poin dia, hujan ni punca rezeki manusia. Okey, jadi begitulah seterusnya ya. Okey, baik. Dan untuk yang seterusnya, kita tengok ma yurshidu ilaihil hadis, pengajaran daripada hadis yang kita belajar ini.
Yang pertama, isbatu jahlil insan. Hadis ini menetapkan sifat jahil bagi manusia an nafsihi, terhadap dirinya, mahma utiya minal ilmi, walaupun dibekalkan dengan ilmu. Jadi kita manusia ni, sebanyak mana ilmu yang Allah bagi kat kita sekalipun, kita masih lagi jahil. Buktinya kita tak tahu perkara-perkara yang disebut sebagai perkara gaib. Itu kelemahan dan kejahilan kita. Itu pengajaran hadis. Yang kedua, innal umur al-ghaibiyata la ya'lamuha illallah. Sesungguhnya perkara gaib itu tidak diketahui. Yang ketiga, man idda'a bi ma'rifatil ghaibiyati fahuwa kazibun. Sesiapa yang mendakwa mengetahui perkara-perkara gaib, maka dia seorang pendusta. Dan yang terakhir, in faradallahu bima hasala fil arham. Allah secara tunggalnya, maknanya Allah sahaja mengetahui apa yang terhasil, apa yang terdapat di dalam rahim para ibu, min atwaril janin, daripada perkembangan-perkembangan yang berlaku terhadap janin. Pembesaran janin, sifat-sifat janin, kan, sakit demam janin dalam perut tu, itu hanya Allah tunggalnya yang mengetahui, dan kita sekali-kali tidak mengetahui, melainkan sedikit daripada apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pelajar sekalian, itulah sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Harap pelajar dapat mengambil kepahaman, baca ulang kali, faham betul-betul dan hafal mana-mana poin yang patut kita hafal dalam pelajaran kita tadi. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi dalam siri-siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.